Kita bahagia cara berbeza dan setiap daripada kita ada cara untuk membahagikan diri dan orang sekeliling dengan cara kita yang tersendiri. Betul. Ini akan kita kupas bersama dengan tetamu kita di studio. Siapakah mereka studio? Kita bersama dengan Salma sekali lagi. Lepas ni nak tanya pula apa yang membuatkan awak bahagia. Okey, kita bersama dengan Amar Baharin. Amar sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, kita tak plan tau baju colour dan Amira kita tak plan. Tak ada, kita tak ada call. Bahagia. Okey, dan kita bersama dengan Encik Amin Idris. Sihat Encik Amin? Baik, Alhamdulillah. Okey. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan bercakap tentang konsep bahagia. Okey, mungkin Abang Amin boleh kongsikan terlebih dahulu dengan bagaimana sebenarnya kebahagiaan setiap orang ni berbeza-beza dan tak perlu sebenarnya untuk kita mengikuti versi ataupun definisi bahagia orang lain. Cukup untuk kita fokus kepada makna bahagia kita sendiri. Saya suka melihat perbandingan kebahagiaan pada pandang sudut Buya Hamka dan juga Aristotle yang dilahirkan pada 322 sebelum Masihi dan meninggal pada 384 sebelum Masihi. Menariknya, kata Hamka, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita capai dengan keseimbangan di antara akal dan spiritual. Manakala Aristotle dia berpandangan sedikit berbeza. Aristotle mengatakan bahawa kebahagiaan itu dicapai dengan berpandukan pertimbangan akal. Okey, itu kita melihat perbezaan. Tetapi persamaan kedua-dua pandangan ini, Aristotle dan juga Hamka, dia sependapat mengatakan bahawa kebahagiaan adalah satu pilihan yang kita buat. Sebab dilahirkan ke dunia bukan satu pilihan. Itu dah ditakdirkan oleh Tuhan. Tetapi memilih untuk bahagia adalah satu pilihan. Ada orang bila traffic jam, ya Allah, dia rasa nak meninggal. Kan? Tapi ada orang dia boleh melalui traffic jam dengan muka yang tenang. Dan tidak ada rasa stres langsung. Mau taknya hari-hari selama 20 tahun dia duduk hadap stres. Dia duduk hadap jam. Akhirnya bagi dia jam itu adalah sebahagian pada hidup. Dan kalau tak jam, dia pula rasa jam. Kan? Kenapa tak jam hari ni? Sebab apa? Orang yang menghadapi jam setiap hari mungkin berbeza dengan orang yang tidak berhadapan dengan jam setiap hari. Betul. Maka kebahagiaan mereka berbeza-beza. Ada orang yang dia naik motor, kalau panas pun dia rasa, kalau hujan pun dia rasa. Ada orang dia naik kereta mewah. Kan? Kalau hujan pun tak rasa, kalau panas pun dia tetap sejuk. Tetapi orang yang naik motor lebih bahagia daripada orang naik kereta. Tak mustahil kan? Maksudnya kebahagiaan ini adalah satu pilihan kita. How do we define the situation? Di situlah terletaknya erti kebahagiaan yang berbeza-beza mengikut seseorang. Cukup sebagai mukadimah. Sebenarnya panjang tak ada soalan. Mukadimah yang cukup bagus sebenarnya. Betul. Dan itu membawa kepada soalan, apa yang membuat ataupun apakah erti kebahagiaan kepada Amar? Kebahagiaan macam Bro Amin cakap tadi, itu satu pilihan dan saya sendirilah dalam rumah tangga saya memilih untuk tidak mencampur adukkan soal rumah tangga dengan social life di luar. Sebab saya memilih untuk tidak mendengar pandangan orang lain. Mungkin ada nasihat-nasihat yang baik yang boleh kita ambil. Kadang-kadang bila kita, social media ni macam-macam pendapat orang, mulut orang nak berkata. Ramai pakar segera. Betul. Pakar segera. Pakar segera. So mana yang baik tu mungkin kita boleh ambil untuk kita improve diri kita, untuk improve rumah tangga kita, kebaikan kita. Dan yang negatif tu saya pilih untuk tidak terlalu serius mendengar ataupun menerima teguran yang negatif ni. So that kita tak adalah efek dengan apa yang dia cakap tu. Itu kita orang pilih. Mungkin saya boleh tanya sedikit lagi kepada Amar sebelum tanya kepada Salma kan. Baru-baru ni juga Amar ada hadiahkan kepada Amira, isteri, sebuah kereta. Lepas tu dan kereta itu mendapat perhatian lah daripada masyarakat rata-rata. Ada yang cakap tahniah dan sebagainya. Tak kurang juga yang cakap kereta ini kenapa tak beli kereta itu dan kereta ini? Kenapa kereta yang itu? Jadi dah menjadi perbandingan pula. Mungkin itu adalah versi bahagia untuk Amira dan juga Amar. Kenapa perlu orang lain yang berkata tentang kereta yang mana patut dibeli? Betul. Kalau kita ukur daripada segi kemampuan ataupun kewangan, benda itu tak ada limit. Betul. Takkan habis. So, macam saya cakap tadi, saya pilih untuk buatkan isteri saya bahagia.
saya bagi apa yang dia nak, dia idamkan, benda itu pun dah cukup. Kadang-kadang bukan harga sesebuah hadiah tu, tapi keikhlasan kita memberi itu, benda itu dah buatkan isteri kita happy. Happy wife, happy life. Betul tu. Dan ada Amira ada tulis juga dekat Insta story-nya. Dia kata mungkin orang nampak kita senang untuk dapat itu ini, tapi hakikatnya kita sahaja tahu macam mana usaha keras kita untuk memiliki semua pinjaman Allah ni. Kita sahaja yang tahu, dan erti kebahagiaan untuk kita tu hanya limit kepada diri kita. Orang lain tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Betul. Tetapi dalam situasi hari ini semua orang nak tahu apa yang orang lain buat kan. Dah jadi judgemental sangat. Sebab tu kita orang memilih untuk tidak berkongsi bahagia ataupun derita kan. Mungkin bahagia atau derita kita tak berkongsi secara umum. Cukuplah kita orang sendiri je yang tahu dekat rumah tu. Vegas Macam tajuk drama. Betul lah. Okey, baik. Salma pula nak berkongsi tentang bagaimana sebenarnya Salma melihat dari segi kerjaya Salma sekarang ini. Okey, mungkin macam tadi Salma katakan walaupun tidak berada di kaca televisyen dan sebagainya, tetapi masih lagi memenuhi jemputan dan juga undangan, bernyanyi di sana-sini, majlis corporate dan sebagainya. Mungkin ini adalah bahagia versi Salma, sis. Itu saya setuju. Sebab walaupun kita tak ada rezeki depan TV, orang panggil live TV. Baru je tadi. Kan? Baru je tadi. Tapi dekat luar, alhamdulillah orang still panggil kita. Itu pun dah cukup bahagia. Itu pun dah cukup untuk membawa anak-anak bahagia. Ya, sebab saya kalau macam dah ada job macam tu, of course lah kita nak bawa family kita jalan-jalan kan. Mandi-mandi ke, makan-makan ke. Itu cara bahagia hidup keluarga lah. Okey, kalau kita bercakap mengenai kebahagiaan yang dilihat hari-hari, okey, bagi Salma sendiri, ada orang dia bahagia bila boleh buatkan bekal untuk anak. Dia simple je, dia boleh mandikan anak, buatkan bekal. Bagi Salma, apa yang membuatkan Salma bahagia setiap harilah? Untuk anak? Bukan anak. Untuk Salma mungkin untuk Salma sendiri. Saya bahagia saya tu adalah pada saya punya family lah. Kalau saya tengok family saya bahagia, saya lagi bahagia. Sebab tu kalau kita ada rezeki lebih, kita bawa lah family pergi mana-mana. Itu adalah bahagia yang orang cakap bahagia yang kita akan ingat sampai bila-bila. Betul. Okay, kita dah tanya Amar dan Salma apa erti bahagia versi mereka. Tak aci kalau tak tanya kat Amin Idris sendiri. Seringkasnya, untuk Amin Idris sendiri, apa versi bahagia menurut Amin sendiri? Hidup pada memberi. Kalau kita nak kebahagiaan, kita kena beri kebahagiaan. Kita nak disayangi, maka berilah kasih sayang. What you give, you get back. Benda ni common sense. Kalau kita nak dibenci, apa kita kena beri pada orang? Kebencian. Kalau nak kena lempang, apa kita kena beri pada orang? Lempang orang. Atau perkara yang membuatkan orang nak melempang kita. So, buatlah. Kalau tak percaya, cuba try lepas ni. Orang lempang semua. Apa kita dapat? Lempangan. Tapi kalau kita nak dihormati, hormat orang. Kalau kita nak dikasihi, kasihi orang. Erti hidup pada memberi. So bagi saya, the more you give, the more you get back. Mungkin tak segera, tapi kata orang Jerman, lambat bangaknya boleh. Jerman Bahasa Kelantan. Sooner or later. Okey, ada banyak komen di Facebook. Ni daripada Zahid Paan. Cara saya nak bahagia, baring di dataran merdeka sambil tengok bintang di langit dan pasang lagu Manbai, Kau Ilhamku. Pergi berseronok di pantai Morib, minum air kelapa muda. Curi-curi tengok awet comel cantik lalu di depan mata. Main dengan kucing, makan banyak-banyak. Benda simple dan membuatkannya bahagia. Lain kebahagiaan lah. Betul. Kita dah dengar cara bahagia mereka Zahid tadi dan juga tetamu kita. Dan so kita nak dengar juga pendapat orang ramai. Apa sebenarnya erti kebahagiaan mereka? Jom kita saksikan. Bahagia ni kita banyak cara sebenarnya atas individu tu masing-masing. Tapi untuk bagi saya lah, kalau untuk bahagia kita perlu buat cara kita sendiri. Kita jangan terlalu tunjuk kepada media sosial. Kita jangan terlalu expose kita bahagia. Kerana tak semua di luar sana yang suka kebahagiaan kita. Jadi kita dalam orang kata untuk bahagia tu kita hanya bersederhana saja. Itu lebih bahagia kerana kita tidak perlu nak
macam orang luar nak dengki dengan kita ke apa-apa. Jadi untuk bahagia sebenarnya bukan kita mengeksposkan diri kita di media sosial ataupun di publik ataupun di khalayak ramai. Jika syarat untuk bahagia ni hanya perlukan wang yang banyak, kereta yang besar, sebenarnya kita silap. Setiap manusia ada cara untuk membahagiakan diri mereka masing-masing, termasuklah saya. Saya cukuplah bila saya ada masalah ke ataupun cara untuk saya nak bahagiakan diri saya adalah saya duduk bersama isteri dan anak-anak saya, makan bersama, kami solat bersama. Walaupun rumah kita tak besar, tak mengapa. Janji kita ada silaturahim yang baik di antara anak dan isteri. Untuk saya bahagia, saya lagi suka luangkan masa untuk baking. Sebab ni macam it's kind of my passion macam tu. Untuk saya rasa bahagia, saya suka bercocok tanam, saya suka gardening. So dekat kampung, saya pergi tanam pokok jagung, pokok cili, and then tanam pokok terung. Dan another things is saya pergi memancing lah. Itu cara untuk saya lepaskan diri dan nampak lebih bahagia. Seronok sebenarnya bila kita dengar definisi bahagia orang lain sebab setiap daripada kita ada kebahagiaan yang berbeza-beza yang kita cari dalam hidup. Tapi Sugi, saya tertarik dengan jawapan dari salah seorang responden tadi. Responden pertama, dia kata bahagia di social media. Abang Amin, kalau kita bercakap tentang social media ni kan boleh dikatakan ramai dalam kalangan kita yang ada social media. Tetapi akan jadi masalah sekiranya kita melihat kebahagiaan orang lain yang dipaparkan di social media, kemudian kita pula mula muncul ataupun bibit rasa-rasa yang macam bestnya kalau dapat seperti apa yang orang tu dapat. Hakikatnya cerita dalaman keluarga itu, pasangan itu, kita tak tahu. Yang dipertontonkannya itu hanyalah yang bahagia. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita mencari kebahagiaan itu dalam diri kita, dalam kelompok kita sendiri? Sekali lagi saya petik kata-kata Hamka. Hamka kata kebahagiaan bukan datang dari luar diri, tapi kebahagiaan datang dari dalam diri. Apa kaitan dengan soalan tadi? Sebab ramai kita bila tengok, wah dia ni bahagia kat Instagram, oh dia ni syok kat TikTok. Okey, pertama belum tentu kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita. Malah belum tentu penderitaan dia adalah derita kita. Sebab bahagia orang berbeza-beza, derita orang berbeza-beza. Itu pertama. Kedua, barangkali yang kita nampak tu itu yang indah-indah. Macam Brother Amar kan. Nak boleh beli kereta, bila nampak beli kereta tu memanglah best kan. Tapi cuba tanya dia berapa banyak masa yang dia terpaksa habis sampai tak tidur malam demi untuk mendapat sesuap nasi untuk beli kereta. Kan? Berapa lama dia struggle demi untuk mendapatkan apa kehidupan yang dia ada sekarang. Itu kita tak nampak. Sebab tu success is not about the destination. Success is about the journey. Journey dia tu yang kita duk nampak yang bahagia tu je. Tapi kita nak segera seperti mana yang dia nak. Kita tak sanggup melalui journey yang dia lalui. So kalau nak tiru orang yang kita nampak di Instagram, boleh dengan syarat. Kau sanggup bayar tak journey yang dia lalui? Kau sanggup tak kena kecam kerana kebenaran yang kau pegang? Kau sanggup sabar tak dengan kepenatan yang dia lalui? Kalau kau tak sanggup, tak duduk tigulah. Kan? Dalam erti kata lain, Imam Bukhari sewaktu hidupnya dia pernah difitnah sebagai golongan sesat, Mu'tazilah, dan dia dibuang daerah dan dia mati dalam pembuangan. Tetapi dunia mengingati, sejarah mengingati Imam Bukhari sebagai Sayyidul Muhaddithin, sebagai penghulu bagi ahli hadis. Dia dulu kena maki. Tetapi walaupun dia kena maki, dia tetap bahagia kerana dia adalah ahli hadis dan dunia mengingati dan mengenang jasanya. Itu kebahagiaan. Saya suka apa yang Cik Amin katakan. Tidak mengapa kalau kita lihat kebahagiaan orang lain dan kita pun idamkan sebegitu. Oh, bestnya saya pun nak, tetapi dia sebagai inspirasi. Sebagai inspirasi, ya. Jadi kalau anda ada orang kata anda rasa sebegitu, tidak salah. Tetapi seperti yang Cik Amin katakan, adakah anda boleh bekerja secara dia inspire kita untuk bekerja keras. Ya, betul. Orang kita sekarang dia nak bisnes hari ini untung minggu lepas. Jenuh lah. Satu proses lah. Proses. Semalam saya mendengar satu perkongsian di Instagram di mana individu ni berkata kebahagiaan kita semua nak happiness. Tetapi siapa yang berkata yang hidup kita ni harus sentiasa happy sahaja? Ya, betul, positif. Tetapi life is life. Hidup adalah hidup. Perlu ada sufferings, perlu ada happiness. Itu yang menjadikan kita lebih kuat dan matang dan sebagainya. Jadi kalau sesiapa yang sentiasa nak happy tu mungkin
agak mencabar, tetapi it's not impossible. Bahasa mudah, siapa nak happy sentiasa, orang gila. Betul. Sebab yang mana benda orang cakap kan, betul tak? Kan? Dia tahu happy. Dia gelak. Dia pergi tengah jalan pun tak kisah. Kan? Tapi kita yang tak gila ni, ada masa kita ambil, ada masa kita kena jaga dosa pahala. Ada masa kita kena jaga adab tata susila. Itu erti bahagia sebenar. Bukannya yang bahagia tak ada risau langsung. Betul. Dan mungkin saya boleh tanya kepada Salma sendiri kan. Macam mana Salma? Kita nak macam apa yang Salma lakukan untuk tidak melihat apa yang ada pada orang lain, kelebihan pada orang lain, mungkin peluang dan juga ruang yang diberikan kepada orang lain, tetapi merasa bahagia dengan apa yang dah dikurniakan kepada kita. Kalau Salma buat macam mana? Kalau Salma, yalah sekarang media sosial ni adalah tempat yang besar untuk kita tengok macam-macam. So, kita nampak kebahagiaan orang kat luar pun, kita macam rezeki dia. Kita fikir itu rezeki dia. Betul. So, mungkin rezeki kita lain. Macam contoh Amar belikan wife. So, macam sama pun, okeylah, lepas ni, husband boleh tak belikan? So, mungkin dia akan cakap, tak apa, nanti ada rezeki kita. Itu sebenarnya jawapan yang membahagiakan sebenarnya. Okey. Itu contoh. Okey, satu angle yang boleh kita lihat adalah bahagia cara kita. Tetapi mungkin satu lagi angle adalah bagi orang di luar sana untuk cubalah sama-sama bahagia dengan kita. Sebab ada orang dia jealous. Dia tak boleh tengok orang lain bahagia. Macam macam mana dia boleh macam tu? Aku pun naklah. Tapi dia tak positif tau, dia negatif. Dan pastinya Amar, Salma dan mungkin Encik Amin juga pernah mengalami situasi ini kan. Mungkin Amar boleh kongsikanlah bagi mereka yang sedang menonton ni. Kalau kita tak ada apa yang orang lain ada, kita cubalah share happiness diorang. Tak payahlah busuk hati sangat. Betul. Kadang-kadang kita tengok kat social media ni, saya ada satu perangai buruk yang saya tak perangai buruk saya nak review dekat semua orang. Saya ni tak ambil apa yang saya nampak dekat social media tu bulat-bulat tau. Kadang-kadang saya dalam dunia social media sekarang ni, bukan semua benda kita boleh percaya. Betul. Ada orang tunjuk macam-macam. Saya dalam hati saya sebenarnya, macam betul ke kau ni? Betul ke? Ish, tak mungkin lah. Macam tu lah. Saya tak adalah ambil macam bulat-bulat dan saya mengagumi 100% apa yang dia ada tu. Kadang-kadang itulah perangai buruk saya macam mana. Itu sebenarnya perangai bagus. Bukan perangai buruk. Saya namakan sebagai masalah yang bagus. Masalah tapi bagus. Sebab Amar pernah ada perkongsian di Instagram, seorang blogger ni, dia travel blogger. Tapi dah beberapa tahun selepas dia buat ni, dia tampil ke hadapan dan berkata, yang saya sebenarnya tak travel mana-mana. Saya dress up macam saya travel. Saya Photoshop gambar saya dan saya buat segalanya untuk Instagram sahaja. Itulah dia konten demi konten. Instagram. Ya, betul. Jadi apa yang awak ada ni adalah masalah yang bagus. Masalah bagus. Okey. Tak rasa salah sangat. Tapi kan di hujung perbincangan kita ni kan, Cik Amin, mungkin boleh kongsikan juga tentang bagaimana kadang-kadang kita ni rasa orang tu tak bahagia dan kita cuba memberi definisi ataupun versi bahagia kita kepada orang tu. Contoh, kita tengok suami isteri yang naik motor sahaja. Kita cakap, kenapalah kau tak beli kereta, kesian isteri kau ni panas hujan atas motor tu. Tetapi untuk pasangan ni, kita tak tahu, mungkin itu adalah momen yang akan mereka kenang sehingga ke hari tua. Dia akan sembang. Ingat tak you dulu kita naik motor, you pegang. Betul. Dulu you cukup tangan, sekarang betul. Ini yang kita cakap, bahagia orang lain tu kita jangan masuk campur. Itu adalah bahagia versi dia. Macam mana kita nak jaga diri kita ni daripada cuba memberikan definisi bahagia kita kepada orang lain. Pertama, kita tidak ada hak untuk define kebahagiaan orang. Sebab apa? Kita daripada awal lagi kita bincang, bahagia orang berbeza-beza. Ingat kita dulu, bahagia kita tengok TV. Dan masa tu channel 3 je. Betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu tekan 4, 3 lagi. Tekan 5, 3 lagi. Pusing balik. Bahagia. Pusing balik. Itu pun tekan 5 tak ada. Itu pun guna area. Kat luar kan. Nampak kan? Hidup kita bahagia. Sekarang channel berlambak-lambak. Tapi hidup stres ada. Tapi ada juga bahagia. Stres lah nak pilih tengok cerita apa ni. Ada Netflix lagi, streaming bagai. Ada orang bahagia, ada orang tak bahagia. Dulu kita main game biji getah je. Kan turun botol semua kan. Sekarang PUBG Mobile Legends kan. So kita bahagia cara kita dulu, sekarang bahagia cara kita sekarang. So poin saya adalah
Pertama, bahagia orang berbeza-beza, mengikut peringkat umur dan juga mengikut cara hidup mereka. Kan? Orang kaya mungkin berbeza cara bahagia dia. Orang miskin berbeza cara dia. Tetapi adakah di sana kita tak boleh tiru langsung? Di sana ada dua jenis dengki. Dengki positif, dengki negatif. Dengki negatif kita tengok kita nak cantas dia. Dengki positif ialah kita tengok dia, kita nak jadi at least macam dia. Kan? Maknanya kita nak berjaya. Untuk kita bekerja keras. Bukan untuk mencantas. Poinnya ialah kita define kebahagiaan kita. Bahagia adalah pilihan kita. Betul. Dayana, tadi awak sebut mengenai naik motor bersama suami kan. Ni daripada Syuhada Syu. Cara saya bahagia, jalan-jalan pusing kampung petang-petang dengan suami pun dah cukup bahagia bagi saya. Sweetnya. Syuhada Syu kirim salam untuk suami. Tak ada jam. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita pada hari ini, Salma Aziz, Amar Bahrin dan juga Amin Idris atas perkongsian yang saya kira penting untuk kita akhiri tahun ini dengan kebahagiaan supaya apabila kita memulakan tahun baru yang kurang lebih seminggu je lagi ni dengan kebahagiaan juga supaya tahun kita akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Betul. Dan bila kita dah bahagia dan terima hidup kita seadanya, tidak bermakna kita tidak boleh keluar daripada comfort zone kita. Masih lagi boleh bekerja keras dan pada masa yang sama bahagia dengan apa yang kita ada. Baik, Yana, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya selepas ini kita akan bersama dengan Dr. Haris. Amar Bahrin akan bersama dengan kita selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.